Rasulullah. Rasulullah sebut, tadi, lepas aku tak ada, nanti jangan kamu balik buat benda-benda sifat-sifat orang kafir. Apa dia sifat tu? Suka berkelahi sama sendiri. Saya bawa pula satu huraian ulama yang baik, yang kadang-kadang kita duk rasa kita buat baik dah, puas dah dengan kebaikan tu, tapi sebenarnya kebaikan tu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apa kesan, tidak ada apa-apa kesan, Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara manusia yang rugi adalah antara manusia yang rugi, sifat manusia yang rugi ialah, yang pertama, dia lupa kejahatan diri sendiri dan dia selalu ingat kejahatan orang kepada dia. Ini manusia rugi. Ini manusia rugi. Nisyani dhunub al-madiyah. Manusia ini dia lupa dosa-dosa jahat-jahat dia yang lepas. Wahiyya indallahi mahfuzatun. Sedangkan kejahatan yang dia buat tu, hak dia dah lupa tu, Allah Ta'ala simpan kemas untuk bentang balik di akhirat esok. Nisyani dhunubil madiyah. Manusia suka lupa perbuatan jahat dia hak dulu-dulu. Tak ada istighfar, tak ada taubat, syok duk impun jahat. Tuan-tuan pejam mata, tuan-tuan nampak hak dulu-dulu. Kalau celik tak nampak, celik nampak cok udang, buat kurpau. Tapi kalau pejam, nampak. Sejahat-jahat manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ialah bila dia buat jahat, dia lupa kejahatan dia. Tapi seburuk-buruk manusia, orang lain buat jahat kat dia sikit pun, dia dendam sampai ke mampus. Dia dendam sampai ke mati. Oh, aku tak lupa dia tu. Dia simpan. Dia boleh ungkit, dia boleh mengata, sampai orang tu reput dah, jadi tanah dah pun dia duk kata lagi. Keturunan lagu tu. Padahal hak dia sebut keturunan perdu tu hancur jadi tanah dah. Dia duk sebut inilah sejahat-jahat manusia. Lupa dosanya atau kejahatan yang lalu dan menyimpan kukuh kejahatan dan kelemahan orang pada dia. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, orang yang ingat kejahatan dia kepada orang lain. Dia ingat kejahatan dia pada orang lain dan dia lupakan kebaikan dia kepada orang lain. Tu sebaik-baik manusia. Saya ulang balik kot tuan-tuan, tak ada nak simpan dalam ni. Sebaik-baik manusia, orang yang lupa kejahatan dia kepada kejahatan orang kepada dia. Orang yang lupa apa orang jahat buat, orang lain buat jahat kat dia, dia lupa habis. Dia lupa habis, tak beringat. Dan dia lupa juga kebaikan dia kepada orang. Dia tak jajar kebaikan dia kat orang lain. Ni duk bercerita aku dia tu dulu kalau rumah dia aku tak ada tu terbakar mampu habis dah. Dulu kan anak dia nak pergi sekolah, kalau tak ada aku bagi duit, pergi tak pergi lah. Oh, duk cerita. Orang yang baik, orang yang lupa kebaikan dia kepada orang. Orang yang baik, orang yang lupa kejahatan orang kepada dia, dan dia ingat kejahatan dia kepada orang. Boleh minta tolong, boleh minta ampun. Jadi tuan-tuan, balik kepada pesanan Rasulullah SAW tadi. Dia kata, aku bimbang apa nak jadi dengan umatku dengan 3 perkataan. Tadi yang pertama ni, jangan suka bergaduh sama sendiri. Kemudian aku bimbang sikap umat aku terhadap 3 perkataan. Satu, macam mana nasib umatku ataupun bagaimana sikap umat aku terhadap amanah. Nombor 2, aku bimbang macam mana umatku
mendapat nikmat. Dan nombor 3, aku bimbang umatku terhadap perkataan kasih sayang atau silaturahim. 3 perkataan. Kata Rasulullah, aku bimbang macam mana umatku memegang amanah lepas aku tak ada ni. 2, bagaimana umatku dapat bagaimana umatku melayan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Dan nombor 3, macam mana umatku hidup dalam orang kata, bagaimana umatku melayan perkataan silaturahim atau rahmah, kasih sayang. Aku cukup takut tiga benda ni. Sebab 3 benda ni adalah nyawa kehidupan. Tak ada amanah, tak ada kehidupan. Tak ada nikmat, tak ada kehidupan. Tak ada kasih sayang, tak ada kehidupan. Hidup ni kena ada 3 perkara ni. 1, kita yang pegang amanah, kita yang junjung amanah. Nombor 2, hidup ni kita diberi nikmat dan kita kena syukur dengan nikmat. Nombor 3, kita hidup ni akan jadi elok kalau kita hidup berkasih sayang. Ada talian silaturahim. Kata Rasulullah, aku bimbang sungguh umatku bagaimana mereka melayan 3 perkataan ini. Sebab tu Rasulullah kata Anis Thawban radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, thalathun mu'allaqat bil arshi. Kata Rasulullah daripada Thawban, ada 3 perkataan yang terpampang di depan arash. Ada 3 perkataan yang terpampang di depan arash. Arash ni arash langit, arash arash kursi singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkataan terpampang, tergantung, terentang di depan arash Allah. 1 perkataan tu nama dia amanah. Nombor 2 perkataan tu namanya ni'mah. Dan 3-nya perkataan tu namanya rahmah atau silaturrahmi, kasih sayang. Kemudian Rasulullah kata lagi, perkataan amanah ni dia berdoa kepada Allah. Nak main tu duk baca sikit-sikit supaya bila ceramah kat tuan-tuan tak kena tengok kitab, tak kena tengok kitab, pakai wak keluar balik ya. Al-ilmu fi sudur wala fil kutub. Ilmu ni bukan dalam buku, tapi ilmu mesti ada dalam dada. Nak transfer lah, nak main kat tuan-tuan ni, duk baca dulu lah. Baca bagi hadam elok, senyum seorang-seorang dulu, teriak seorang-seorang dulu, baru boleh menyampaikan ilmu. Kalau tidak, tak boleh tuan-tuan. Tidak, tak boleh. Takat main duk buka buku, baca buku tu, kakak tua boleh, burung melakabau boleh kejap. Kita tak mau gitu. Kita tak mau. Lagipun ilmu dia tak masuk dalam dada, tak seronok menyampaikan. Itu menyampaikan dengan bibir mulut, tawak. Kalau gulai ceroy. Tahu tak ceroy? Ceroy pun tahu kan? Sekali-sekala ceroy tak apalah. Tapi selalunya hak sedap tu likat, laik elok lah. Laik pun tahu dah. Laik tahulah, orang tua tak tahu saja. Orang mengkuang kalau tak tahu laik saja. Ada 3 perkataan yang terpampang, tergantung atau direntang di depan arash Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap-tiap satu perkataan ini berdoa kepada Allah. Allahumma, kata amanah. Amanah ni satu yang berat, satu amanah.
Amanah adalah tanggungjawab, amanah adalah kewajipan. Ya. Kalau kita tunaikan amanah, kalau kita tunaikan kewajipan, maka hidup kita rasa segar, rasa seronok, rasa mulia, dan tidak takut apa-apa. Bahagia, seronok aja. Tapi amanah ni satu yang berat. Satu yang berat. Oleh sebab itu perkataan amanah sendiri pun dia kata, aku bimbanglah kalau aku diberi kepada manusia tapi manusia tak sambut aku dan tak tunaikan aku cukup bimbang. Apalagi kalau perkataan amanah kata, kalau aku diterima oleh manusia tapi manusia tu khianat pula kat aku. Ini perkataan amanah kata. Sebab tu perkataan amanah ni belum diturunkan kepada manusia, amanah belum diserahkan kepada manusia, dia berdoa pada Allah. Dia berdoa pada Allah, Allahumma inni a'udzubika an ukhanu. Ya Allah, aku berlindung denganmu supaya aku nanti bila engkau turunkan kepada hambamu, janganlah mereka khianati aku, kata amanah. Perkataan amanah ni, ya, Allah Ta'ala pegang amanah tu. Ni aku nak bagi kat hamba aku. Maka sebelum dia diberi kepada manusia, hamba-hamba Allah, perkataan amanah tu berdoa pada Allah, minta pada Allah, ya Allah, aku mohon perlindungan daripadamu nanti bila aku diberi oleh kepada apabila aku diturun dan diberikan kepada manusia, janganlah manusia yang menerima amanah itu mengkhianati aku. Itu perkataan amanah kata. Dia Rasulullah bimbang, takut umat dia bila terima amanah mengkhianati amanah. Kalau kita khianati amanah, tak ada langsung lah, tak ada nilai hidup dah, tak ada. Kalau kita khianati amanah, kita kahwin amanah, amanah. Lepas tu kita jadi ayah, naik lagi satu amanah. Hak mak tadi isteri, lepas tu jadi ibu, lagi tambah amanah. Tu dalam rumah. Di luar jadi cikgu, cikgu tu lagi satu amanah tambah. Lepas tu hak tak jadi cikgu, berniaga, menjadi peniaga tu pun pegang amanah. Hak tak jadi cikgu, tak jadi peniaga, jadi driver bas. Driver bas 40 orang duduk dalam bas tu. Kangak Kuala Lumpur, Kangak Kuala Lumpur, Kangak Kuala Lumpur. Ni amanah ni, duk bawa bas 40 orang punya nyawa. 40 orang punya nyawa, pegang amanah. Hak tak jadi driver, tak jadi cikgu, tak jadi peniaga, jadi pengurus keuangan di bank. Ni duit orang ni, amanah ni, amanah, amanah. Hak tak jadi macam tu, jadi pemimpin negara, pemimpin. Teriak, senyum rakyat bergantung pada pemimpin. Kalau pemimpin tu amanah, rakyat ada can senyum. Tapi kalau pemimpin tu khianat, rakyat akan menderita. Semua orang Allah Ta'ala bagi amanah. Tapi Rasulullah kata, aku bimbang, takut-takut umatku akan mengkhianati amanah. Sebab tu perkataan amanah, minta doa, ya Allah, janganlah aku dikhianati kalau aku diberikan kepada hamba-Mu. Tapi tuan-tuan lah ni, tuan-tuan, orang khianat amanah lah, ya Allah. Saya nak cerita tak kata apa, tak cukup perkataan nak menggambarkan bahawa mudahnya orang lah ni mengkhianati amanah. Cerita Sungai Dua Perampai ni jauh ke pada Mengkuang ni, jauh tak? Jauh tak tuan-tuan? Tak jauh kan? Tuan-tuan tengok tak TV, 2 ekor manusia kurung anak dia? Tengok tak TV? Lah baru 2 malam lepas.
Baru 2 malam lepas. Budak tu dan pergi sekolah sari ya, budak perempuan. Yang buat ni bukan Cina, bukan India. Tapi yang buat ni macam tuan-tuan lah. Macam saya macam tuan-tuan. Budak tu dan pergi sekolah sari ya. Dikurung dalam rumah. Cikgu cari, kawan cari, tak pergi sekolah. Rupanya dikurung dalam rumah. Sampai tak tahulah takdir Allah macam mana orang dapat kesan, tak tahu. Budak tu sampai keluar air liat, pahit dah, tak ada apa nak makan. Lembek. Mak cap apa ni? Pak cap apa lagu ni? Sungai Dua. Saya pun tengok dalam TV dah mengucap panjang lah, ya Allah. Tu antara siri-siri kekejaman yang dibuat oleh manusia yang bergelar bapa dan memegang amanah Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anaknya. Takkan adik-beradik tuan-tuan bah? Takkan adik-beradik tuan-tuan agak bau-bau macam apa? Harap-harap tak kena kalau tak mengaku adik-beradik pun rasa tak apa kot jenis tu. Kurung anak-anak perempuan umur 7 tahun. Berapa hari punya kurung? Buka sekolah berapa bulan? 11 ke 12? 12 tu je pertama pergi sekolah, lepas tu tak pergi. Bubuh pedai ayam depan rumah. Keluar, jiran tanya anak dia pergi mana, dia kata ada hantar kat apa siapa tapi duduk di Kuala Lumpur. Jiran tak ambil tahu lah. Orang buat jahat memang saudara pemohong. Mana ada orang buat jahat tak mohong? Tuan-tuan, itu Rasulullah dah bimbang waktu dia hidup lagi. Dia kata aku cukup bimbang dengan perangai umat aku. Kalau dia beri amanah, macam mana nasib amanah ni? Mereka sambut, mereka tatang, atau mereka khianat. Yang ni khianat amanah. Tu dia. Rasulullah bukan ajak sikit-sikit tuan-tuan, Rasulullah ajak kita sungguh-sungguh jadi manusia mulia, manusia yang ada, orang kata apa, subur iman dalam dada dia dan menumbuhkan sifat-sifat mulia dalam hidup. Anak kita kandung, anak kita susu, anak dari daging darah kita, kita kurung dia tak pergi makan, salah apa budak seumur awal 7 tahun tu? Katalah budak tu curi duit, katalah budak tu curi duit, ya? Tentu ada sebab. Sebab yang paling mudah sekali, mungkin dulu mak bapak dia pula rajin curi kat dulu, dia turun mai lah kan, dia turun mai. Tapi takkanlah kerana curi duit boleh kurung sampai lagi tu, seminggu tak makan. Darat ke duk telan yang paip ya. Ni amanah tuan-tuan. Tu amanah di peringkat rumah tangga. Amanah tempat lain, macam mana seorang pemimpin, macam mana seorang pengurus keuangan, macam mana amanah polis, macam mana amanah askar, macam mana amanah pegawai SPRM, bagaimana amanah pegawai SPR, bagaimana amanah immigration. Lubang luluhnya orang tak dapat tarah duduk di sini. Macam mana amanah ni? Sebab tu perkataan amanah sendiri, dia pun merasa takut. Ya Allah, aku harap bila engkau turunkan aku dan kau serahkan kepada hamba-Mu, janganlah mereka khianati aku. Ni yang Rasulullah bimbang. Jadi sebab tu kita kena fikir juga tuan-tuan, kita ni suami pun suami, isteri pun isteri. Tapi pada waktu yang sama, kita pun ayah, kita pun ibu. Anak kita tu lagu mana? Saya cerita kat tuan-tuan dulu, pokok pisang boleh didik anak dengan baik. Saya cerita dah kan? Tengok tuan-tuan lupa lah. Pokok pisang tu dia didik anak cukup hebat. Padahal waktu dia keluar mayang tu, buah dia tua dan masak dah mayang tu,
tuan pokok pisang tu buat main pisau ladin tu, pang, hadiah kepada pokok pisang yang bagi buah kat kita ialah pisau cakuk. Pang, cantai depan-depan anak dia tu. Tapi isu anak ni bila dia besar, dia berbuah macam mak dia dulu. Dia tak ada sikit pun berbeza. Walaupun dia pernah tengok dulu orang tebang tengkok mak dia dengan pisau ladin, pisau cakok depan nak ambil pisang. Badan mak dia orang kerat 3 hukuh hudud. Tapi bila anak ni besar esok, anak tu akan berbuah macam mak dia berbuah dulu. Berjayanya pokok pisang didik anak. Hak manusia ni, tengok kad pengenalan orang, tengok pasport orang, tengok lesen orang, tengok orang musang, tengok orang merang. Kita pun heran, kita pegang amanah. Tu yang kadang-kadang kita duk kata ni lah dia punca awal masalah timbul dalam masyarakat kita, sebab orang mengkhianati amanah. Tu dia tuan-tuan, tu perkataan pertama. Rasulullah kata aku bimbang 3 perkataan ni, ya. 1, amanah. Nombor 2, nikmat. Kita hidup ni tak ada satu saat pun yang tidak ada nikmat. Tiap-tiap saat ada nikmat. Nikmat yang kita rasa tiap-tiap saat ni kita bernafas. Bila bernafas tu bernyawa, bila bernyawa tu hidup. Kalau kita hidup ada satu saat tak bernafas, tak bernyawa, orang kata nak sembahyang ke Eropah. Orang kata nak sembahyang ke Eropah, mati nama dia. Jadi setiap saat kita hidup dalam nikmat Allah. Allah bagi udara ni nikmat. Dalam udara ni bersih kita bernafas. Kita bernafas dan kita hidup kerana kita boleh bernafas. Kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lepaslah kita dah bernafas, dan bernafas ni menyawa tu hidup, maka dalam hidup tu lagi banyak nikmat kita dapat. Masya Allah. Nikmat makan minum, nikmat pakai memakai, nikmat begal mesra, nikmat suami isteri, nikmat rumah tangga, nikmat macam-macam nikmat. Masya Allah. Nikmat makan, tengoklah ya Allah, tak di depan tu mulut ada besar, besar tu kot tu, besar ni ya kot mulut nganga kot mana pun, tapi dalam pinggan depan tu kepala kambing tu. Kepala kambing nganga, mulut besar ni ya, besar gelas ni ya. Tu dalam mangkuk depan tu tulang rusuk tu dia.